واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time. Quran, salat, infak, sama-sama kita mendalami Al-Quran pada bulan diturunkan Al-Quran Ramadan Al-Mubarak, dan pada hari ini kita berada pada 3 Ramadan bersama Al-Fadil Ustaz Mustafa Suki pada hari ini. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah ya, dan bersama dengan Ustaz Tarmizi. Apa khabar? Alhamdulillah Fadil Safas. Puasa okey Ustaz ya? Alhamdulillah, nampak sahur banyak tadi, banyak. Alhamdulillah ya, adalah sikit. Ada sikit. Alhamdulillah. Dan terima kasih diucapkan pada semua yang hadir di studio pada hari ini. Kita ada rakan-rakan daripada section berapa Ustaz? Kita ada Safas daripada kumpulan tautan ukhuwah wanita. Section 18. Section 18 lah. Section 18 Sya'ala. Ya. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Sangat puasa. Alhamdulillah ya, dan kumpulan istiqamah Ustaz. Oh ya, Ya, tak jangan lupa. dilupakan ya. Yang terus bersama Ya, dan senantiasa. InsyaAllah kita doakan agar terus istiqamah dalam perjuangan bersama Al-Quran. Dan pada hari ini kita ingin mendalami halaman 29-30. Ya, kita ingin mengulang kaji beberapa perkara yang sebenarnya ada kaitan dengan Ramadan dan juga perjuangan selepas daripada Ramadan. Mari sama-sama kita lihat kepada apa ayat yang dibacakan oleh Ustaz Tarmizi sebentar tadi. Tapi kita mulakan dahulu dengan doa. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Kita melihat kepada ayat 187 adalah kesinambungan daripada ayat 183 berkaitan dengan puasa, kemudian Ramadan pada ayat 185 berkaitan dengan doa pada bulan Ramadan, di luar Ramadan pada ayat 186, dan peraturan yang lebih terperinci pada ayat 187. Dan di bahagian hujung yang dibacakan oleh Ustaz Tarmizi sebentar tadi, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, iaitu ada disiplin pada bulan puasa ataupun ketika Ramadan ini, iaitu seseorang itu dilarang untuk bersama pasangan apabila kamu sedang beriktikaf fil masajid. Tilka hududullah fala taqrabuha. Dan ingin kita sama-sama belajar mengulang kaji pada hari ini bersama Al-Fadil Ustaz Mustafa berkaitan dengan iktikaf Ustaz ya. Kalau Ustaz boleh jelaskan sedikit, kita di bulan Ramadan ini. Jadi apa maksud iktikaf? Adakah hanya pada bulan Ramadan, dan bagaimana pula bila Allah menyatakan wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid? Silakan Ustaz. Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Ustaz Sattar dan tuan-tuan dan puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ayat yang kebetulan berada pada bulan Ramadan dan kita mentadabbur juga ayat-ayat Ramadan, dan mudah-mudahan ia memberikan kita juga pahala, sebab ramai orang silap faham. Dia ingat baca Quran je pahala, tadabbur juga pahala besar, kerana tujuan dia adalah untuk kita beramal dan tujuan adalah untuk kita sebar-sebarkan. Baik, jadi bila kita sebut tentang ayat ni berkait dengan iktikaf, sebenarnya ayat 187 ini dia di situlah iktikaf, di situlah sahur, di situlah hubungan berkait dengan suami dan isteri, kemudian juga berkait
berkait dengan penentuan bila nak buka puasa, bila nak teruskan puasa dan sebagainya. Maka kalau kita perhatikan, kita lihat satu persatu, maka akhir tadi disebutkan tentang tubashiruhun. Jangan kamu, sebenarnya dia ada beza di antara ayat awal tu rafath. Apa beza tu, Rafath Ustaz? dan juga mubasyarah. Rafath ni kata Imam As-Sudi, kata Imam Mujahid dan majoriti di kalangan para ulama tafsir, rafath ni betul-betul melakukan hubungan badan di antara suami dengan isteri. Itu. Adapun mubasyarah ataupun tubashir ni dia lebih kepada mukaddimah kepada perkara itu. Contohnya bercumbuan, contohnya bersentuh-sentuhan dan sebagainya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala pada bulan Ramadan ini, asalnya ayat ini diturunkan kerana dalam riwayat Imam Al-Bukhari daripada Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, bahawa sebenarnya para sahabat mereka bila puasa sebulan sebelum turun ayat ni, sebulan tu mereka tak boleh bersama dengan isteri. Okay. Seolah-olahnya kita kata memang terputuslah kan. Jadi disebabkan itu Allah tahu, sebab tu kalau tengok pada ayat tu Allah tahu sebenarnya keinginan kamu, nafsu kamu dan sebagainya, maka Allah pun membenarkan ketika itu. Jadi ayat ini menjadi dalil dan hujah, boleh kita katakan sebagai bahawa sebenarnya pada malam bulan Ramadan itu tidaklah jadi masalah sebenarnya untuk bersama dengan suami ataupun isteri, kerana Allah tahu itu adalah keinginan, itu adalah satu pahala juga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kita tak nak disibukkan dengan perkara itu, khususnya pada 10 malam terakhir. Tak nak disibukkan dengan perkara itu kerana banyak lagi ruang dan masa. Tapi 10 malam akhir ni kita nak fokus kepada isu berkait dengan iktikaf. Maka iktikaf ni sebenarnya secara mudah kata Al-Imam Nawawi rahimahullah, duduk diam sebentar dekat masjid ataupun dekat tempat iktikaf untuk melakukan ibadah. Di masjid sahaja Di masjid. Di rumah tak boleh? Di rumah tak boleh. Di rumah tu dipanggil tidur. Tidur. Okey, dia bukan iktikaf. Okey. Jadi bila sebut dekat kita katakan iktikaf, maka sebab tu Imam Syafi'i mensyaratkan bila sebut tentang iktikaf ni dia mesti di masjid jami' yang didirikan solat Jumaat lah. Walaupun ada perbezaan lah di kalangan para ulama, ada yang kata cukup untuk dirikan solat 5 waktu sehari semalam, maksudnya RNR tak boleh lah. Sebab dia bukan solat 5 waktu sehari semalam kan. Jadi kita kata ada pelbagai jenis syarat dan sebagainya. Jadi bila sebut tentang jangan kamu pergi tu ataupun tubashir, jangan kamu mubasyarah, maksudnya di sini kata para ulama antaranya Imam Abu Hanifah ataupun Imam Malik ataupun Imam Syafi'i dan sebagainya, Imam Ibn Munzir juga menyebutkan bahawa maksudnya muqaddimah itu pun kamu kena stop. Maksudnya kena stop, kena berhenti. Sebab dia masalahnya tidak jadi isu. Jadi isunya bila pergi kepada rafas nanti. Bila pergi kepada persetubuhan itu nanti. Dia akan jadi membatalkan kita punya pahala i'tikaf. Maka eloknya pahala kita dapat i'tikaf, maka akhirnya terbatal kerana satu isu yang seperti itu saja. Tapi sebab apa? Kerana Allah nak suruh kita fokus. Hatta kalau kita tengok apa yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW, kan Nabi dalam riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi ikat ketat kain baginda Nabi SAW. Kemudian kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha juga dalam riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi SAW bila mana masuk 10 malam terakhir, sebenarnya ada riwayat lain lagi. 20. Maksudnya 20 tu 20 sebelum habis Ramadan, maksudnya masuk malam ke-10 Ramadan. Nabi dah start mula beriktikaf, tapi kita kata riwayat yang masyhur yang paling banyak dalam riwayat Imam Bukhari ialah 10 malam terakhir, dan lepas Nabi wafat tak habis macam tu. Disambungkan pula oleh isteri-isteri baginda Nabi SAW beriktikaf di masjid. Maka kita kata iktikaf ni di masjid, dan kemudian sebenarnya waktunya tu bila pula? Kata Al-Hafiz Imam Ibn Hajar, paling-paling kurang para ulama maksimum waktu, tak ada batasan maksimum. Kalau nak duduk terus kat masjid pun tak apa. Kan? Tapi batasan minimum mereka beza pandangan pendapat. Kata Imam Nawawi paling kurang sejam. Sejam tu ataupun sekitar itu, maka itu juga termasuk daripada kamu iktikaf. Cuma bulan Ramadan takkan duduk sejam. Maka lebihkan, dan sudah tentu kalau kita masuk pada, kita kata pada awal malam 20, sehingga kan para salaf tu keluar pada bila? Pada hari raya Aidilfitri baru keluar daripada iktikaf. Kita memang tak boleh lah nak sampai macam tu kan. Langsir semprit langsir semua. Macam-macam lagi. Tak buat persediaan lagi. Kasut lagi apa semua kan. Ya. Sebab tu kita kata beli awal. Tak ada dah Ramadan, tak ada dah. Patut sebelum Ramadan dah beli dah kan. Siap-siap cukup-cukup. Jadi kita kata itu dia punya bagaimana Allah memfokuskan, kerana pahalanya besar, keberkatannya sangat banyak waktu iktikaf, kebaikan yang begitu banyak, dan sebab tu Nabi tak pernah tinggalkan iktikaf, terutama pada 10 malam terakhir. InsyaAllah. Ya, jadi itu adalah maklumat panduan pekalan kita pada awal Ramadan ini untuk beriktikaf, Ustaz ya. Maksudnya dia agak budaya di negara di Malaysia ini mungkin kurang sedikit lah ya, orang beriktikaf 10 hari yang terakhir tu. Kalau tadi cakap 1 jam tu yang itu okeylah kan, tapi kalau nak duduk sampai keluar hari raya tu maksudnya lemang tu tak keluar lah nanti kan. Jadi kebimbangan itu. Tetapi itu adalah seruan daripada Allah, daripada ayat 187 yang boleh kita bina
pada tahun ini insya-Allah ya dengan kita menyusun jadual perbelanjaan dan sebagainya agar kita dapat memfokuskan kepada amalan sunnah yang diseru oleh Allah di dalam ayat 187 pada hari ini. Jadi kita berehat sebentar, kembali semula selepas ini untuk menyambung kepada apakah kesan takwa yang dibina daripada Ramadan, daripada puasa dalam kehidupan kita bersama masyarakat. My Quran Time, Quran Salat Infaq insya-Allah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. اقرأ باسم ربك الذي خلق. Hayati isi kandungan Al-Quran dalam My Quran Time. Setiap hari jam 12 tengah hari di TV9 dan saluran Astro 149. Quran Salat Infaq. منهما جاهينا وارزقنا تلاوته. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم.
Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak pada hari ini untuk mengulang kaji halaman yang ke-29 hingga 30 dan sebentar tadi kita mendengar ayat 188 dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu memberi harta itu kepada para hakim dengan niat untuk mendapatkan sebahagian daripada harta orang lain dengan jalan dosa padahal kamu mengetahui. Jadi selepas kita berbincang tentang ayat 187 Ustaz ya, bercakap tentang takwa daripada ayat 183 la'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun pada ayat 185, yarshudun pada ayat 186, muncul ayat tentang wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Apa tanasub ataupun kaitannya dan apa yang dimaksudkan dengan batil dalam mendapatkan amwal harta itu sendiri? Silakan. Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ustaz Faz, Sattar. Jadi bila kita melihat kepada ayat ini mungkin kita tertanya-tanya juga sebab ayat selepas tu cerita Ramadan, lepas tu cerita tentang harta pula dah. Kan. Jadi ini antara perkara yang sangat cantik susunan ayat, sebab tu ayat ni dipanggil mukjizat. Susunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan turunnya susunan juga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita perhatikan sebenarnya ayat ini dia berkait dengan harta kerana dalam kehidupan manusia ni ataupun sebelum tu kalau kita tengok dia berkait juga dengan ayat 186 kait dengan doa. Nanti kita akan tengok kenapa doa, kenapa harta, kenapa puasa. Baik, jadi jawapannya ialah kerana ramainya manusia bila dia masuk bulan Ramadan, dia buat sedekah, dia buat amal-amal kebajikan, kebaikan dan sebagainya, dia lupa daripada sumber harta. Sumber harta. Maka kalau kita lihat dekat sini, Allah sebut tentang terang-terangan bahawa sebenarnya daripada antara sumber harta itu ialah rasuah. Dia tak sebut perkataan rishwah kat sini, tapi sebut watudlu biha ilal hukam, yang kamu suap, yang kamu berikan kepada para hakim. Kan hari ni kita tengok itu suap kepada hakim. Kalau kita bagi duit renovation rumah, tak ada siapa tak masuk dalam akaun tu tak apa. Kalau kita hantar orang pergi umrah senyap-senyap, yang tu tak apa. Yang ni suap pada hakim. Tak boleh. Sebab semua yang membawa kepada rasuah, membawa kepada mudarat dan juga manfaat, kamu beri itu kerana itu, maka dia juga berkait dengan rasuah yang Allah Subhanahu Wa Taala haramkan. Dan ayat ini sebut tentang batil. Dan begitu juga dalam surah An-Nisa ayat 29 pun Allah sebut tentang batil. Jangan kamu makan harta di antara kamu dengan cara yang batil. Maka kata Imam Syafi'i rahimahullah, kamu nak tahu batil ni mudah aja. Iaitu harta yang haram. Bila kita buat perniagaan, pelaburan, pekerjaan, apa-apa saja yang melibatkan muamalah, kalau ada 6 perkara ni, maka dia adalah batil. Pertama, melibatkan riba. Yang kedua, melibatkan perjudian. Yang ketiga, melibatkan gharar. Gharar ni ketidakpastian. Nak beli satu barang, kita cedok-cedok je. Contohnya kan, cedok je berapa kurang. RM10 apa? Okey, satu cedok. Dapat apa tak tahu. Maka yang tu gharar. Nabi tak benarkan. Itu yang ketiga. Yang keempat, tidak boleh ada penipuan dan juga kezaliman. Maksudnya tipu harga barang, tipu barang tak elok, tipu mileage. Beli kereta second hand, tipu mileage kan. Ejah, 300,000 jadi 30,000. Penipu belaka tu kan. Jadi masuk belaka dalam ayat ni. Baik. Kemudian apa lagi? Sekecil-kecil penipuan, sebesar-besar penipuan. Baik. Kemudian yang kelima iaitulah rasuah kita sebutkan tadi, dan yang keenam benda yang penting juga ialah ihtikar. Ihtikar ni maksudnya kita simpan barang makanan asasi yang dimakan oleh manusia, masyarakat, kita tunggu harga melambung, kemudian baru kita jual dengan harga yang mahal. Boleh nampak tak gambaran apa benda tu sebenarnya? Katil daging ke, telur ke, apa ke yang berlaku sebelum-sebelum ini, maka semua itu termasuk daripada ihtikar. Kerana kita sorok barang, kemudian tunggu harga melambung, kita jual, kita ambil kesempatan di atas kesusahan orang lain. Sembunyi pun tak boleh ya? Sembunyi pun tak boleh. Sebenarnya dari sudut undang-undang pun tak boleh, daripada sudut hukum pun tidak dibenarkan. Itulah batil. Maksudnya, kalau kita ada dalam kehidupan kita ni masih apa? Naik motor, naik kereta pergi masjid, pakai insurans lagi, beli insurans motor. Insurans kereta pakai insurans lagi, tak pakai takaful contohnya kan. Sedangkan takaful ni Majlis Fatwa Kebangsaan 1972, 2008, 2009, 2011, 4 kali fatwa menyatakan insurans ni haram. Tapi masih ramai orang terlibat lagi. Jadi nak kena perhati tu. Okey, apa kesannya daripada makan harta batil tadi tu? Ambil harta batil, maka Allah sebut yang pertama sekali ialah sedekah, infak, semua sekali tak diterima oleh Allah. Bulan puasa ni orang banyak tak sedekah? Sudah tentu lah. Masjid, apa semua dan sebagainya. Bulan puasa ni banyak tak doa? Banyaklah doa. Tapi kata Nabi SAW dalam riwayat Imam Muslim, doa pun Allah tak terima sebab apa? Daripada wal malbasu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yusajabu lidzalik. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, makan haram, pakai haram, bagaimana Allah nak makbulkan doa dia? Cek balik tu. Curi serai
belakang rumah. Bulan puasa tu, nak masak, nak buka, sedap lah kan. Lauk apa? Gulai lemak, daging salai. Serai pula tak ada. Hantar pula tu sebelah. Hantar pula kat sebelah. Macam tu kan. Orang sebelah tak apa. Kat sebelah kan. Tengok-tengok, monggil macam peha ayam, serai ada. Ambil tak bagi tahu. Harta batil. Bulan puasa makan harta yang batil kan. Apatah lagi riba, perjudian apa semua, maka Allah tak terima sedikit pun sedekah daripadanya. Dalam hadis riwayat daripada Ka'ab bin Ujrah dalam riwayat Ibn Hibban, kata Nabi SAW, "Wa man jama'a malan haraman fayatasaddaqa anhu aw minhu wa lam yakun syai'un fi ajr wa kana isru alaih." Siapa himpun daripada harta yang haram, kemudian dia bersedekah, 1 sen pun dia tak dapatkan ganjaran pahala daripadanya, bahkan dosa pula akan ditimpa kepadanya. Kerana apa? Tak mendalami hukum hakam agama. Macam mana Allah nak terima puasa? Macam mana Allah nak terima zakat? Macam mana Allah nak terima semua kebaikan yang kita buat daripada sumber harta yang haram? Maka orang berpuasa, masuk puasa dengan harta yang halal. Wallahualam. Terima kasih diucapkan pada Al-Fadhil Ustaz Mustafa untuk menjelaskan, ya. Maksudnya kalau katakan ada di KWSP belum lagi tukar pada yang syariah itu, perlulah ya mengambil tindakan untuk pergi kepada akaun syariah. Kalau tidak dia kata ini dapat lebih tinggi sikit kan, dia punya ganjarannya kalau tidak 4 poin lebih je kan. Rupa-rupanya itu batil, sehingga kan khawatir kita kalau kita bersedekah ataupun kita berbuat amal Ustaz ya pada bulan Ramadan ini, ianya terjauh daripada barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita doakan agar ayat 188 ini yang muncul selepas peraturan Ramadan ini menjadi satu keprihatinan Ustaz ya. Maksudnya ada yang kata bulan Ramadan ni kita kena balik awal kan. Kalau bos dah bagi balik awal okeylah kan, tapi dia tambah awal lagi tu ya. Jadi itu juga adalah tanda pasal apa? Pasal kata nak masak untuk bagi sahur, atau bukan bagi sahur, bagi berbuka kan. Nak berbuat amal tetapi perlu memastikan bahawa pendapatan kita itu adalah daripada sumber yang sah ataupun yang halal. Ini adalah panduan, dan seterusnya kita melihat kepada ayat 189, ayat yang berkaitan dengan bulan ya, berkaitan dengan bulan sabit, bulan purnama sebagainya, istilahnya hilal. Mari sama-sama kita baca ayat 189 dan kita melihat mengapa dalam ayat ini apa fungsi bulan sebenarnya kepada manusia, terutama kita yang ingin beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 189 bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul, Al-Fadhil Ustaz Mustafa, khususnya tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat Al-Quran dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Mari kita baca ayat seterusnya, ayat 189. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 189. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang bulan sabit, katakanlah itu adalah petunjuk waktu bagi manusia dan ibadah haji, dan bukanlah satu kebaikan memasuki rumah daripada arah belakang, tetapi kebaikan adalah kebaikan orang yang bertakwa. Masukilah rumah daripada pintunya dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Di dalam ayat ini Ustaz ya diceritakan tentang peranan al-ahillah ya, tentang bulan sabit tersebut. Ada 2 fungsi yang di-highlightkan di sini. Jadi kita akan mendalaminya sebentar lagi. Salah satunya adalah rukun Islam yang kelima. Mengapa itu sahaja yang diberi perhatian, ataupun apa kefahaman lanjut tentang peranan bulan sabit itu ataupun bulan yang kita tengok pada setiap hari. Kita berehat sebentar, kembali semula selepas ini dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infaq, insya-Allah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين.
جاهينا وارزقنا تلاوته. Tidak ada. Yang paling ada pun, yang paling warid dalam hadis Nabi SAW pun satu saja, iaitu pada esoknya baru kita tahu, bukan malam tu. Jadi malam tu kita tak dapat tahu, melainkan kalau kita gunakan ayat Al-Quran tadi, salam tu maksudnya apa? Sejahtera, ataupun rasa tenang. Tapi masalahnya tenang ni berbeza ikut orang kan. Ada orang dia tak tenang hidup dia kan. Macam mana kan? Bukan malam tu yang tenang ataupun tak tenang. Kalau tanda daripada Al-Quran, salam tu saja. Tapi kalau dalam hadis, satu-satunya hadis yang menceritakan tentang tanda dia adalah pada keesokan paginya, matahari yang terbit tu tidak terlalu terik. Dan suasana pada waktu pagi esok tu, masa matahari terbit tu, tidak terlalu panas dan tidak terlalu sejuk. Dia sedang-sedang dan dia nyaman. Itu sahaja dalam hadis yang sahih. Itu sahaja tanda yang kita boleh tahu. Maksudnya apa? Maksudnya kita cuma boleh tahu malam tu malam Al-Qadar selepas dia berlalu. Bukan semasa ia berlalu. Macam, malam ni macam kita WhatsApp member-member kan. Tak. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak pada hari ini untuk kita mengulang kaji halaman yang ke-29 dan halaman yang ke-30 bersama Al-Fadhil Ustaz Mustafa Suki, dan sebentar tadi sudah pun kita membaca ayat 189 berkaitan dengan pertanyaan Al-Ahillah, berkaitan dengan bulan sabit. Apakah fungsinya? Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Dimaklumkan di sini bahawa bulan sabit itu adalah sebagai mawaqitu linnas wal hajj. Apa maksud mawaqit linnas dan juga difokuskan pada al-hajj dalam ayat ini? Silakan. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sedang penonton rahmati Allah, Ustaz Faz, Ustaz Tar. Jadi bila kita melihat kepada ayat ini, disebut pada permulaan tu yas'alunaka. Kan? Jadi mesti ada orang yang tanya. Kan, siapakah yang bertanya itu? Maka rupanya kata Saidina Abdullah ibn Abbas, sahabat yang bertanya itu ialah Muaz ibn Jabal dan juga Salamah bin Ghanam. Yang mana dua-dua sahabat ni datang kepada Nabi SAW. Mereka tanya tentang, ya Rasulullah, bulan ni ada bentuk dia, ada perubahan waktu dia, ada dia punya bentuk-bentuk cantiknya, kemudian juga dia jadi sempurna. Jadi kenapa jadi macam tu? Jadi soalan tu yang ditanya tu. Baik. Kemudian jawapan tu, tuan-tuan cuba tengok. Jawapan dia tu, dia tak tanya bulan ni kerana dia begini dari sudut geografinya begini kan, daripada sudut sains. Nabi tak jawab gitu. Nabi jawab dengan hikmah. Hikmah tu maksudnya apa kelebihan kebaikan bulan tu. Ni satu benda, teknik kalau orang tanya kadang soalan tu macam tak berapa nak penting untuk kita nak jawab. Tapi kita bagi apa jawapan yang lebih penting untuk dia. Macam contoh anak kita kan, dia kenapa susu ni basi anak kita duk minum kan. Kita jawab tu payah juga tu, bakteria apa semua kan. Payah nak jawab tu. Kita jawab apa? Kita jawab, jangan minumlah, nanti sakit perut, nanti kamu masuk hospital, nanti kamu muntah. Tu jawapan lebih baik daripada persoalan kita nak huraikan bakteria apa benda semua tadi tu. Maka Nabi SAW tahu orang yang bertanya ni, Muaz bin Jabal dengan Salamah bin Ghanam ni, jawapan lebih baik ialah katakanlah sesungguhnya dia adalah berkait dengan waktu-waktu ataupun tempoh-tempoh kepada manusia dan juga untuk menunaikan ibadah haji. Baik, dalam Quran ni, dalam hadis ni, kadang-kadang dia banyak istilah berkait dengan bulan ni. Dia ada qamar, wasyamsu wal qamar, kan, ada ayat berkait dengan badar. Badar pun bulan juga. Ada berkait dengan syahr, bulan juga. Syahrul Ramadan, bulan juga. Jadi saya tinggalkan kepada tuan-tuan sidang-sidang penonton di rumah, cuba kaji sikit apa beza badar, apa beza qamar apa semua tu. Tapi saya nak jawab dulu, hilal ni dia masanya biasanya awal-awal. Tapi kalau kita sebut sebagai syahr tu, satu bulan penuh lah. Dia lebih kepada fokus. Kepada apa, kita kata 30 hari lah macam tu. Jadi kita kata di sini maksud ahillah ni satu kepentingannya, kata Imam Qatadah, rupanya inilah satu kelebihan kehebatan Allah jadikan benda ni. Kita tak perlu tanyalah macam mana bentuk dia apa benda semua, tapi hikmah kejadian itu sangat banyak. Antara kata Imam Qatadah, kerana pertama untuk penentuan waktu haji. Yang kedua maksudnya wukuf di Arafah bila dan sebagainya. Yang kedua adalah berkait dengan penentuan puasa. Ada kait juga rapat dengan ayat sebelumnya. Seperti mana kata Nabi SAW dalam riwayat Imam Al-Bukhari, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Kamu berpuasalah dengan sebab melihat hilal anak bulan tu. Kan biasa orang duk cerap bulan kan? Itulah maksud dia. Kan? Kemudian juga kamu nak raya pun kena tengok anak bulan juga.
Sebab itu penentuan ibadah dan waktu yang telah ditetapkan kepada kamu. Bahkan kata Syekh Dr. Wabah Zuhaili dalam tafsir Bilal Al-Munir lebih panjang lagi. Contoh, kalau kita tanam padi, start bila? Bila nak tuai. Contoh kalau kita buat pelaburan perniagaan, profit keuntungan, contohnya kita nak start bila? Bila nak agih keuntungan? Tahunan juga. Jadi maksudnya memudahkan kepada manusia, memudahkan dari sudut ibadah, memudahkan daripada sudut kehidupan dunia. Maka itu antara satu kelebihan yang Allah jadikan apa yang dipanggil sebagai hilal. Dan kenapa kaitannya dengan haji? Kerana biasa haji ni bila Zulhijjah, dia akan memulakan tahun baru. Maka bila nak masuk tahun baru tu bulan Muharram, maka senang nak kira. Kalau kita mulakan daripada Syawal, jauh lagi tu. Nak pergi kepada Muharram, permulaan bulan. Maka sebab tu haji tu diletakkan dekat situ kerana secara umumnya dia semangat yang baru. Ataupun kita kata lepas puasa tu orang nak buat haji pula dan sebagainya. Lepas haji nanti orang semangat yang baru, bulan yang baru dan sebagainya. Maka di situlah sebab kenapa contoh, misal yang diberikan di situ adalah berkait dengan haji dan dia kias kepada semua benda. Contoh, iddah wanita. Pun sama berkait juga berapa kali suci, kan kematian suami 4 bulan 10 hari nak kira bila. Semua tu penentuan kepada bulan-bulan dan itulah hikmah yang paling besar Allah jadikan walaupun namanya hilal. Masya-Allah. Ya, jadi itu manfaat daripada al-ahillah yang ditanyakan oleh Muaz bin Jabal sebentar tadi ya. Maksudnya sahabat ni dia amat sensitif ya tentang alam dan ianya akhirnya dikaitkan dengan manfaat untuk seluruh manusia dan juga kepada amalan ya. Haj sebentar tadi satu bagi orang yang nak pergi haji ya, tapi bagi pak haji, mak hajah ya, setiap kali tengok bulan itu dia akan ingat balik nostalgia pergi haji dan ia dekat dengan Muharram, Zulhijjah lepas tu Muharram. Maksudnya ia adalah sebagai satu pembaharuan pada azam. Kalau dulu saya lepas balik haji tu rasa nak buat sesuatu, maka pada setiap tahun menjelang pada Muharram itu kita dapat satu semangat Ustaz ya. Dan ini ada kaitan dengan al-ahillah yang ditanyakan oleh para sahabat dan akhirnya dirakamkan dalam ayat 189 pada surah Al-Baqarah. Kita berganjak kepada halaman yang ke-30. Kita ingin baca pada ayat yang ke-192. Ayat yang pendek namun kita ingin memahami apakah senarionya dalam kehidupan para sahabat yang berjuang dan bagaimana kaitan dengan kita. Ayat 192 bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul, Al-Fadhil Ustaz Mustafa, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat Al-Quran dikasihi rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah kita dah masuk ke halaman yang ke-30 dalam sesi ulang kaji kita pada hari ini. Abang kali tu ada tu sambil-sambil tu dah saya rehat tadilah. Hari ni buka apa puasa, nak beli apa semua. Tak apa, plan. Yang penting jangan tinggal lah. Jangan tinggal mengaji kita insya-Allah. Baik, ayat 192, satu nafas saja. Sampai tak ibu ayah sekalian, boleh? Puasa. Boleh Ustaz. Kita cuba dengar. Kita cuba Saya cuba. Saya baca dulu, lepas tu ibu ayah ikut, boleh? Puasa Ustaz, tak apa. Bersemangat insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَإِنِ انتهوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. 1, 2, 3, silakan. Allahu Akbar, sampai dia kata. Sampai. Alhamdulillah. Ya. Sahur tadi sikit je. Jadi tak penuh lah. Subhanallah. Tahniah, subhanallah, bagus. Alhamdulillah. Dapat baca dengan satu nafas insya-Allah. InsyaAllah intaha nanti Ustaz ya. Akan insya habislah puasa nanti bolehlah kita berbuka. Baik. Maksudnya tetapi jika mereka selesai ataupun berhenti maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pendek ayat ini tetapi ia berkaitan dengan satu atau dua ayat sebelumnya, waqatilu fi sabilillah waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum. Ya, memang agak ganas sikit kalau nak kira Ustaz ya. Tapi apa maksud fa in intahau ini? Mereka berhenti apa? Berhenti perang ke ataupun berhenti masuk Islam ke yang menyebabkan Allah cakap innallaha ghafurur rahim di sini. Silakan. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tahniah kepada tuan-tuan dan puan-puan, ayah ibu. Itu sedang puasa tu. Sedang puasa. Tak puasa lagi insya-Allah lagi. Baik, boleh sambung terus ke ayat 193 tu. Insya-Allah. Baik, jadi bila kita sebut tentang Allah sebut kita ayat ini sebenarnya iaitulah tentang qital. Okey, dalam Islam ni secara umum kita ayat-ayat biasa kita jumpa ada jihad, ada qital. Okey. So membawa maksud yang sama, cuma
Qital ini dia lebih fokus kepada peperangan itu sendiri. Itu qital. Adapun jihad ni kata Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dia lebih banyak, lebih umum. Contoh jihad melawan hawa nafsu, jihad daripada bercakap benda-benda yang tak elok bulan puasa Ramadan contohnya kan. Jihad untuk nak letak duit menggigil tangan 100 dalam tabung, RM50 untuk taja berbuka puasa contohnya kan. Jadi itu jihad juga tu. Itu adalah jihad. Jadi dia jihad kepada harta, jihad ekonomi, jihad hawa nafsu, jihad melawan syaitan, itu juga jihad. Tapi ayat ni dia tulis ataupun ditermaktuknya adalah qital. Maksudnya membunuh ataupun kita kata istilahnya berperang lah. Perang. Terus fokus kepada perang. Okey. Jadi bila mana ayat ni Allah sebut, jika mereka berhenti, kata Imam Tabari, kata Imam Qurtubi, maksud berhenti ni ialah berhenti daripada pertama menyerang kamu, Gencatan senjata. gencatan senjata lah. Yang kedua berhenti maksudnya meninggalkan kekufuran dan kesyirikan dan memeluk Islam. Seperti mana yang Ustaz Faz sebutkan tadi. Kan? Jadi berhenti di situ maksudnya ialah kamu beri apa kepada mereka. Kalau Allah pun Allah sebut sesungguhnya Allah Maha Pengampun kepada mereka, Allah Maha Mengasihi, Allah Maha Penyayang, apatah lagi kita sifat sebagai manusia. Ayat ini sangat cantik bila kita tengok orang yang dah bertaubat, orang yang dah menjalani, contoh dia ni ditangkap kerana mengambil dadah contohnya kan, menghisap dadah dan seterusnya. Bila tangkap, kemudian dalam tu ada tarbiyahnya, ada apa dan sebagainya, disiplin. Dia keluar tu dengan semangat yang baru. Dia tinggalkan, dia tak nak dah. Tak bolehlah kita pula sekali tu tengok dia tu bekas banduan baru keluar. Macam tu kan. Orang kampung duk bising, oh dah keluar dah ni, ini curi getah, hilanglah getah. Hilanglah sawit, hilang apa semua kan. Jangan, itu tuduhan yang tak sepatutnya. Kerana Allah sebut, jika mereka telah selesai, habis dah semua dosa mereka ataupun mereka masuk Islam dan sebagainya, kan, bagi orang yang diperangi tadi dan sebagainya, maka cukup dan sungguhnya kamu ampunkan dia, maafkan mereka. Sebab tu kata Imam Abu Bakar Al-Jazair dalam kitab beliau Aisarut Tafasir, beliau merengkaskan ada satu kaedah penting. Ni semua kita kena pakai kaedah ni. Kata beliau, al-Islamu yajubu ma qablah. Islam ini menghapuskan apa yang sebelumnya. Maksudnya kesyirikan, dosa, dia dah bertaubat, bulan Ramadan ni mudah-mudahan keluar dalam keadaan yang suci dan sebagainya, maka menghapuskan apa yang sebelumnya. Maka itu kita kata bagi peluang, bagi kita kata masa bertolak ansur dengan orang yang pernah melakukan dosa, orang-orang yang pernah membuat berbagai maksiat dan sebagainya, untuk mereka ini terus pergi kepada Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita kecam, jangan kita marah, jangan kita buat perkara-perkara yang boleh buat dia lari lagi daripada agama. InsyaAllah ya, itu adalah satu prinsip Ustaz ya, yang penting. Maksudnya Islam menghapuskan apa yang sebelumnya apabila seseorang itu intaha sebentar tadi, apabila dia sudah menamatkan, sudah pun berubah menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berehat sebentar, kembali semula selepas ini. My Quran Time, Quran Salat Infaq, insya-Allah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Mereka, yang ni yang kita kena tanamkan dalam keluarga kita juga. Ingat tak hadis yang Rasulullah sebutkan, rahimallahu rajulan. Rasulullah kata Allah Ta'ala merahmati seorang lelaki, yaqumul lail, dia mendirikan malam,
kemudian dia mengejut isteri dia. Kalau isteri dia susah nak bangun, dalam hadis tu menyebut dajjah, maknanya dia percikkan sikit air, dia manja-manja pada isteri dia supaya bangun malam. Macam tu. Kalau ayah saya tak, dia simbah air tu. Itu Satu bakul. Itu maknanya itu dah pukul 6.30. 6.30 6.30 simbah air terus. simbah air terus. Kalau qiyamul lail tu maknanya mungkin boleh genjis-genjis lagi. Mudah-mudahan bangunlah. Maknanya sebab apa Rasulullah mendoakan rahmat Allah. Rasulullah kata rahimallahu rajulan, Allah Taala merahmati lelaki yang bangun qiyamul lail, dia kejut pula isteri dia, dia kejut pula anak dia. Sebab itulah kita perhatikan bagaimana Saidina Umar, Saidina Abu Hurairah, orang yang tidur di rumah mereka dapat perhatikan mereka inilah sahabat yang mendirikan malam, kemudian dia kejut ahli keluarganya, kekuatan mereka. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak pada hari ini untuk sama-sama kita melihat kepada ulang kaji halaman 29 dan 30 dan dibacakan sebentar tadi daripada Al-Fadhil Ustaz Tarmizi ayat 195, dan demakanlah hartamu di jalan Allah dan janganlah kamu sengaja mencampakkan dirimu ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah sesungguhnya Allah menyukai orang yang beramal baik. Ini adalah ayat 195, ya. Allah menegaskan jangan campakkan diri kepada tahlukah, Ustaz, ya. Dalam khutbah kadang-kadang adalah penceramah kata jangan campakkan kepada kebinasaan seperti merokok, jangan isap dadah, jangan macam-macam lah, ya. Tapi kalau kefahaman asal ayat ini dan adakah ia ada kaitan juga dengan rokok ataupun yang perokok cakap tak ada kaitan pun dengan aku? Silakan, Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita tengok pada ayat ini dia tidak lari daripada misi kita berkait dengan infak, kerana ayat ini menyebutkan dan hendaklah kamu infakkan pada jalan Allah Subhanahu wa taala dan jangan dedahkan kamu ataupun lemparkan diri kamu kepada kebinasaan. Baik, kalau kita tengok dekat sini secara umum sebenarnya ayat ini dia fokus kepada orang yang bakhil. Maksudnya mencampakkan diri kamu ke lembah kebinasaan itu, kamu tidak menginfakkan harta kamu. Ini pandangan siapa? Pandangan disebutkan oleh majoriti para ulama, Imam At-Tabari, Imam Qutubi dan sebagainya. Maksudnya kamu yang tak menginfakkan harta itu seolah-olah kamu itu membinasakan diri kamu sendiri. Kerana Allah suruh infak terutama di jalan Allah fi sabilillah. Dan riwayat daripada Yazid bin Abu Habib, iaitulah daripada Abu Musa al-Asy'ari dalam riwayat Imam Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, hadis yang sahih, menceritakan bahawa masa zaman Nabi, Yazid ni dia suka ikut Nabi. Abu Musa al-Asy'ari waktu menakluk Konstantinopel juga dia pun pergi dan sebagainya. Tapi lepas Islam dah tersebar, semua dah rasa macam aman tenteram. Mereka lebih fokus kepada anak isteri, bercucuk tanam, buat kebun apa semua kan, sehingga lupa Pencen ni. pencing. Maka turun ayat ni ataupun diingatkan kembali ayat ni, Abu Musa bacakan balik, jangan jadi kamu seorang yang bakhil, kamu buang semua buah fikiran kamu, harta kamu daripada jalan Allah Subhanahu wa taala, kamu fokus urusan dunia. Jadi kita kata ayat ni satu teguran kepada kita, dan kata Imam Hasanul Basri, ayat ini ialah membinasakan kita bila mana kita bakhil ataupun tidak mengeluarkan harta kita untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita tengok biasa kita guna kan, ni pun kait dengan puasa, infak, sedekah dan sebagainya. Rupanya ayat ini ramai juga ulama tafsir mereka menyatakan, antaranya daripada Ikrimah radhiyallahu anhu, Ikrimah menyatakan infak ni maksudnya Allah suruh infak kepada jalan Allah. Tapi kita infak kepada maksiat. Jadi beli rokok tadi tu maksiat ke tak?
Kadang-kadang orang buka puasa, orang kata dah sunnah Nabi buka puasa dengan benda yang manis, kurma lah terutamanya sunnah Nabi. Dia tak curut dulu. Dia cari yang pahit, yang kelak juga. Itu masalah dia tu kan. Jadi kita nak kata hilang sunnahnya, hilang perkara-perkara yang disebutkan sebagai pahala dan kebaikan tadi hanya dengan kita menginfakkan kepada benda yang maksiat. Dan ini juga disebut oleh Imam At-Tabari dalam tafsir At-Tabari menyatakan bahawa amun fi jami'i ma dzukir lidukhulihi fi. Maksudnya secara umumnya apa yang disebutkan kepada perkara yang membinasakan, merosakkan, masuk semua dalam tahlukah tu. Okey. Maksudnya kalau dia pergi langgar lampu isyarat, maksud kena langgar. Contohnya kan, ataupun orang langgar kan, ataupun contoh dia buat benda-benda yang mudarat diri dia dan sebagainya kan, ambil vape ke contohnya, apa-apalah benda-benda yang boleh merosakkan diri dia kan, ketum ke contoh, tempat lain macam boleh pula kan. Tapi kita nak cerita benda-benda yang boleh kita tahu benda tu merosakkan kita, maka termasuk semua dalam tahlukah, walaupun ayat ni pada asalnya sebut bakhil. Cuma kita kena jelaslah sebab ramai orang dia sebut tahlukah je benda mudarat, tapi sebenarnya kita kena fokus dulu kepada ayat tu kerana asalnya ialah jangan bakhil, kerana bakhil itu boleh mencampakkan kita kepada ke lembah kebinasaan. InsyaAllah ya. Jadi itu kefahaman asal ayat 195 ini, jangan kita bakhil dalam menyumbang dalam fi sabilillah Ustaz ya, untuk berbuat kebaikan. Jangan bakhil masa, jangan bakhil harta, duit dan sebagainya. Dan jangan sampai kita kata dah pencen lah kita sekarang kan, biarlah bagi orang muda, orang lain, saya ni nak cucuk tanam ya, main dengan cucu saja ya, tak salah ya, tetapi jangan sampai itu menjadi sebagai satu kehidupan ya, kerana ini adalah ayat yang muncul selepas bercakap tentang perjuangan dan masih lagi walaupun dah aman di Madinah Ustaz ya, masih lagi semangat perjuangan itu ada, dan apatah lagi kita terus berjuang bagi ibu ayah yang bersama ya, yang berada di rumah. Kita ambil semangat perjuangan ini terutama pada bulan Ramadan, kita infak dan kita membantu sesiapa yang boleh kita bawakan ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada ayat 196 ini mungkin ringkas Ustaz ya, bila Allah menyatakan wa atimmul hajja wal umrata lillah. Saya baca sampai situ ajelah. Kalau baca sampai hujung Ustaz tar kan. Tapi bila bercakap tentang sempurnakan haji dan umrah lillah ya, ada orang tanya, dia kata yang pergi umrah tu sunat ke? Kan? Yang umrah masa haji itukah yang wajib? Rukun Islam yang kelima tu haji ke umrah? Jadi ringkaslah Ustaz sebelum kita berakhir ni. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik, sebenarnya memang perkara ini dipersisihkan oleh para ulama. Kalau kita tengok pada pandangan Imam Syafi'i sendiri, mazhab kita memang asas ataupun dalil ayat ni lah sebab disebut bersekali. Maksudnya sempurnakan haji dan umrah kerana Allah, maksudnya sempurnakan yakni kewajipan haji dan umrah kerana Allah. Dan diperkuatkan dengan hadis riwayat daripada Abu Daud daripada Aisyah radhiyallahu anha, bila mana Nabi SAW atau Sayyidatina Aisyah tanya, wahai Rasulullah, adakah kewajipan kepada kami selain daripada jihad? Kata Nabi SAW, ada, jihadun la qitala fi, jihad tapi tidak membunuh. Apa dia? Haji dengan umrah. Maksudnya bila sebut jihad tu sungguh-sungguh dia jadi wajib. Adapun di sisi Imam Malik dan juga Imam Abu Hanifah menyatakan tak wajib, kerana ketika mana Jabir bin Abdullah bertanya pada Nabi, ya Rasulullah, wajib tak pergi umrah ni? Maka jawab Nabi SAW, dia adalah wa in ta'tamiru wa huwa afdal. Kalau kamu buat umrah maka itu lebih baik. Maka kita kata ada yang kata wajib, ada yang kata sunat. Kaedah gini je tuan-tuan. Kalau jumpa apa-apa amal kebaikan, orang kata wajib, orang kata sunat, kita cuba buat. Kerana parameter orang yang kata wajib kita terlepas daripada dosa, parameter orang yang kata sunat kita dapat pahala yang berganda. Wallahu alam. Terima kasih ucapkan pada Al-Fadhil Ustaz Mustafa untuk menjelaskan kalau ada yang merancang ya, dia kata dia tunggu haji lah ya, tunggu haji baru saya nak pergi buat umrah ya, pasal nanti saya buat umrah nanti double pula saya kena, dia berkira-kira pula kan. Sebenarnya dia kena baca ayat 195 dahulu, iaitu jangan campakkan diri kepada kebinasaan pasal bakhil sangat kan, nak kira pula tu kan, package pun dikira Ustaz ya. Tadi tapi travel agent jangan ambil kesempatan pula ya dengan statement ini. Baik, jadi kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah menerima amal kita pada bulan Ramadan dengan kefahaman Al-Quran, selalu berinteraksi dengannya. Saya persilakan Ustaz Mustafa di hujung ini sama-sama kita berdoa agar Allah terus ya memberikan kepada kita yang terbaik, hidayah yang sempurna untuk mencerahkan kita sampai ke syurga. Bersama Ustaz. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, dengan keberkatan Al-Quran, pandukanlah kami untuk mendekatkan diri dengan baca, faham, amal dan menyebarkan isi kandungan Al-Quran. Jadikan ia sebagai syafaat dan juga pembantu kami, wasilah kami di hari akhirat, dan jadikanlah
ia sebagai makanan rutinan harian kami, iaitulah Al-Quran. Dan berilah kami kebaikan dengan Ramadan ini, hidupkanlah kami sepanjang Ramadan ini, berilah kekuatan kepada kami dalam melakukan ibadah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Mustafa dan juga Ustaz Tarmizi bersama, dan tuan-tuan yang berada di studio, yang berada di rumah, untuk kita terus istiqamah bersama Al-Quran. Tuan-tuan boleh terus kongsikan dengan rakan-rakan yang mungkin tak mengetahui bahawa siaran My Quran Time 2.0 ini sudah pun berada di TV9, di Astro Oasis dan juga di TV Al-Hijrah. Dan kita doakan agar semangat kita bersama Al-Quran menghidupkan bulan Ramadan ini dengan penuh keceriaan, panduan daripada wahyu ini, harapnya Allah terima, dan Ramadan kali ini sebagai bulan Ramadan terbaik dalam kehidupan kita selama ini, insya-Allah. Kita bertemu lagi dalam siri akan datang untuk kita masuk kepada episod baru, ayat baru dengan hidayah baru untuk kita terus ceria menuju Tuhan yang satu. My Quran Time, Quran Salat Infaq, insya-Allah. Saya menjemput pada tuan-tuan sekalian untuk bersama dalam tabung gerakan Al-Quran pada nombor hotline dan nombor akaun yang tertera sebagai satu wadah untuk kita sama-sama membawakan nilai Al-Quran kepada pelbagai institusi, sekolah, pendidikan, organisasi dalam negeri dan negara seantero dunia, insya-Allah. آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هجتين